Orang yang pertama dia jumpa ialah Umar bin Khattab. Saya sikit saja sambung sedikit dalam hadis ini. Orang yang pertama dia jumpa ialah Umar bin Khattab. Bila dia jumpa Umar bin Khattab, dia habaq kat Sayyidina Umar. Man qala la ilaha illallah mustayqinan fi qalbihi dakhala jannah, masuk syurga. Umar dengar tu ambil, dia kata, dengar siapa dia kata ni? Dia kata ni. Dia kata aku wakil Nabi dia. Umar pun dia kata fadaraba ala sadyai, kata tepuk dia kat dada. Terjatuh Abu Hurairah. Abu Hurairah bangun. Aku cakap betul ya ni. Kita siapa cakap ni? Dia tahu Rasulullah kata, ni tengok kasut, dah nampak kasut ni? Ni slipper ni. Dia pun bangun, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia menangis. Nabi tanya, siapa wahai Hurairah? Dia kata, aku bagi tahu betul-betul ke Umar, dia tepuk dada aku. Umar ni dia tinggi. Kata ahli siar, kalau dia berjalan, dia nampak macam duduk atas kenderaan. Tinggi. Sebab tu bila dia tawaf, Nabi tak bagi dia berebut untuk cium Hajar al-Aswad. Kau tidak nanya orang lain. Jadi dia tepuk. Taklah kata sampai kau tu tak bernafas dah. Dia tepuk cara orang kuat. Dan kita tak boleh, saya nak bagi faham, kita kena faham konteks hadis. Konteks ta'amul ni, konteks muamalah ni, dia ikut keadaan. Pada zaman itu, benda macam tu dia tak jadi satu buah mulut. Kut satu kampung duk cerita tengok apa Umar lebih tumbuk Abu Hurairah. Dah. Benda ni biasa. Kerana begitulah kehidupan orang zaman tu. Setakat kena sikit-sikit tu tak ada masalah apa. Orang kita ni kena luka tu ni, Allah, anakku kena 3 jahit. Tak ada apa, dia buat 3 jahit, tangan tercabut pun tak ada. Pasal zaman berubah. So konteksnya, sebab tu kita nak kena tengok. Bila Umar bin Khattab dia ada durah, dia pukul kena orang, dia khalifah. Konteks dia tu. Bila khalifah yang buat hal tu, dia tak ada siapa buat komplain ke khalifah pergi pukul aku, tak, dia terima benda tu. Sebab zaman itu dia tak ada aku nak ambil penjara, ambil bayar denda RM500 ke apa, dia tak ada. Itu dia cara dia takdib dia. So suasana tu, anggapan dan tindakan tu mempunyai persepsi yang berbeza supaya kita tak tafsirkan hadis ni di dalam, kita terjemahkan dalam konteks kita yang berbeza. Sebab tu kita tengok dalam sebahagian masyarakat kadang-kadang Arab, kita tengok kadang-kadang dia kasar. Kasar dia tu mungkin kita tak setuju, kalau kenal kita lama. Tapi sama dia mungkin okey. Sama dia mungkin settle tang tu je. Kan orang Melayu bukan kata keluar suara, renjit mata 6 bulan tak bercakap. Jadi dia ada keadaan yang berbeza. Jadi Nabi Umar tepuk dia, dia pergi mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Abu Hurairah, Umar kata, kenapa? Ma hamalaka ala ma fa'alta ya Umar. Nabi kata, apa yang menyebabkan kau buat macam tu wahai Umar? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia kata, dia bagi tahu dia, aku bagi tahu. Dia kata, wahai Rasulullah, akhsha an yaqilan nas alayha. An yaqilan nasu alaiha. Aku bimbang orang duk pakai perkataan tu. Khalihim ya'malun, biar orang beramal. Kerana nanti orang tak faham. Dia duk la ilaha illallah pasal Nabi kata dengan penuh yakin. Natijah daripada keyakinan itu manusia akan beramal, berpegang, berjihad kerananya. Tapi nanti orang salah faham. Nabi pendengar Umar kata, Nabi kata khalihum. Kalau macam tu biarlah. Nabi setuju dengan Umar. Nabi SAW setuju dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab nak faham konteks ni penting. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga riwayat Imam Muslim, Nabi SAW keluar duduk dengan sahabat ni. Keluar duduk, sahabat duduk sembang. Nabi keluar. Nabi kata, uridan alayya al-umam
Faja'ala yamurun nabi ma'ahu rajul wan nabiyyu ma'ahu rajulan wan nabiyyu ma'ahu wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad. Nabi kata aku dibentangkan, yakni aku nampak, yakni Allah bagi Nabi nampak tentang umat-umat pada hari kiamat kelak. Ada Nabi, ada 2 orang pengikut dia. Maksud dia balik pergi akhirat kelak, dia jumpa Allah. Mana pengikut dia? 2 orang. Wan nabiyyu ma'ahu rajul. Ada Nabi seorang lah. Mana pengikut dia? Dia ni seorang, dia ikut 100 tahun dakwah. Ada. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada Nabi seorang pun tak ikut dia. Wan nabiyyu ma'ahu ada Nabi sekumpulan ikut dia. Ini kita nak kena tahu. Sebab tu kejayaan dakwah bukan diukur dengan ramai ataupun sikitnya apa? Pengikut. Tapi kejayaan dakwah diukur dengan istiqamahnya seseorang sehingga kepada hari terakhir dia hidup di muka bumi ni. Kalau tidak, Nabi-Nabi itu tak berjaya. Tapi dah kaum dia macam tu, semua jenis keras kepala. Nabi SAW kata, wa ra'aitu sawadan kathiran saddal ufuq. Kemudian aku tengok ramai memenuhi ufuk. Farajautu an yakuna ummati. Aku duk harap barangkali itu ke umatku. Kemudian ada orang bagi tahu, ada suara bagi tahu kepada Nabi ataupun malaikat ke apa bagi tahu pada Nabi, hadza Musa wa qaumuhu. Ini Nabi Musa dan kaum dia. Jadi umat selepas umat yang ramai, Nabi yang ramai, umat dia siapa dah? Nabi Musa. Nabi Musa ramai. Yang ni paling ramai selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang hidup dengan dia lah. Lagi orang kata Kristian dia bukan, yang ada ni dia bukan pengikut Isa. Yang ni kita kira hak ikut betul punya. Hak klaim tak kira, kan? Kita yang klaim pengikut Nabi pun tak tahu lagi duduk di belakang Nabi ke tak, kan? Mungkin ada usul orang pergi, Rasulullah saya ikut Nabi pasal apa? Pasal saya ada jual slipper RM280 ni yang misal. Kita pergi mengaku mungkin kita tak termasuk kan? Oh saya ada serban ni. Mungkin macam-macam orang nak claim. Macam-macam orang boleh buat dakwaan. Nabi SAW kata bukan. Kemudian faraitu sawadan kathiran saddal ufuq. Kemudian aku tengok lagi banyak yang memenuhi ufuk. Hakadha, sana sini. Yang ni orang kata umat Nabi. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Bersama mereka ada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab ni bukan maksud tak ada kira bicara terus masuk. Maksud hisaban yasira, hisab yang ringan. Itu mak kata Aisyah. Jadi Nabi kata macam tu, Nabi terus masuk dalam rumah. Sahabat duk bincang, ini style Nabi di dalam, kadang-kadang dia punya approach di dalam nak bagi ilmu tu hidup. Semua duk bincang siapa? Dia 70,000 Kita dulu lahirlah keadaan syirik. Anak-anak kita lah kot, barangkali. Kan orang duk bincang. Nabi SAW lepas tu keluar. Nabi tanya ada apa? Jadi dia orang berkata kami duk bincang yang 70,000 tu siapa dia? Kerana sahabat ni mereka sentiasa mencari yang terbaik. Kalau kita tak apalah, so kira 70,000 tu, kira hak ramai-ramai tu kita ada sudah lah kan. Kan? Tapi sahabat radhiyallahu anhum dia cari yang terbaik. So dia bertanya 70,000 tu siapa? Nabi SAW cerita tentang umat 70,000. Nabi tahu humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan sebagai riwayat wala yaktaun. Dia orang tu adalah orang yang tidak berjampi, dan mereka itu adalah orang yang tidak tatayur ni, orang yang tak melihat sial majal. Tatayur ni
Maksudnya asalnya daripada burung, toir. Orang dulu bila dia nak pergi mana-mana, dia lepas burung. Tengok belah kanan ke belah kiri. Kalau belah kiri tak usah pergi, belah kanan pergi. Ataupun samalah apa aja konsep dia. Tengok hari bulan ni kena tak kita nak buat kerja ni, kan? Ini semua percaya pada sial majal. Tilik nasib ke apa, tapi yang pentingnya dia percaya, termasuk yang duk tengok bintang-bintang, Capricorn, apa Aries, semua termasuk. Orang ini semua ada kepercayaan yang seperti ini, takkan masuk dalam 70. Mesti clean. Wala yastarqun, masuk hatta depa tak jampi. Jampi-jampi yang karut marut ni, hak jampi bomo tak ada lah, kan? Sangat bersih kepada suatu benda yang begitu bersih akidah mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal, betul-betul bergantung hidup dengan Allah Ta'ala. Oh, yang tu susah. Perkataan tawakal semua orang nak sebut senang, tapi nak melaksanakan hakikatnya sangat sukar. Bila Nabi kata macam tu, satu sahabat kita pun tahu nama dia Ukashah bin Mihsan, dia bangun, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doa pada Allah supaya aku termasuk di kalangan 70,000 tu. Saya nak cerita bagaimana nak sharekan hadis yang kita baca. Nabi kata, anta fihim, kau termasuk dalam 70,000 tu. Seorang pula bangun, ya Rasulullah, doa supaya aku masuk. Nabi kata, sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah potong kau. Ukashah telah memotong kau, maksud Ukashah telah mendahuluimu. Sebenarnya boleh tak Nabi, apa salahnya satu lagi seat kosong bagi, kan? Kalau tak boleh bagi menteri pun bagi timbalan, kan? Apa salahnya Nabi minta, Nabi kata kau jadi kena doa Nabi mustajab. Tapi tak. Nabi kata begitu, Nabi tak kata kat dia, hang sebenarnya tak layak. Nabi tak kata. Tak, dia sahabat, dia mungkin ahli syurga, dia termasuk dalam bab lain. Tapi Nabi gunakan satu perkataan yang lebih elok untuk dia. Sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah mendahuluimu. Maksudnya Nabi doakan Ukashah supaya masuk dalam 70,000 tu, kerana Ukashah tu memang layak. Dan ini untuk kita faham, bila orang yang layak satu orang mendapat hidayah Allah kerana dia memang layak mendapat hidayah Allah. Satu orang disesatkan oleh Allah kerana dia memang layak untuk disesatkan. Maka semua makna ni, doa-doa Nabi SAW, fabashiru, kabar gembira, ini mempunyai konteksnya untuk kita faham bagaimana hal itu berlaku. Wallahu a'lam.